Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. حن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى روح صاحب الكتاب الشمائل المحمدية لإمام الترمذي وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو رض عنا في خير اللطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Bersama tuan Haji Nasir Berakrib, bersama surah Radha, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertamanya telah memberi kita nikmat iman dan Islam untuk kita berada di rumah Allah pada subuh Ahad yang mulia.
dan juga berada di penghujung tahun Hijriah, dipanjangkan usia kita, diberi kesihatan, dapat kita bertemu dengan tahun baru Hijriah selepas ini, pada minggu hadapan. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini diberi kesempatan, keizinan kita untuk berada di surau setelah mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah, dan kita manfaatkan sedikit masa antara subuh dengan waktu syuruk dengan majlis ilmu, antara perkara yang dituntut untuk kita melakukan selepas subuh. Selain daripada kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bermuhasabah, juga untuk kita menuntut ilmu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, Nabi SAW menyebut, man salaka tariqan yaltamisa fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Bagaimana tuan-tuan jalan ke syurga ni? Apabila dia menuntut ilmu, maka dapat ilmu. Maka apabila dapat ilmu, kebanyakan semua ilmu tu menjurus kepada kebaikan. Lalu mudahlah dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dituntut di dalam majlis ilmu. Lalu mudah baginya melakukan ibadah, ketaatan. Lalu mudah baginya insya-Allah menuju ke syurga. Baik, malam subuh kita bicara daripada Ustaz Nur, Ustaz Nur, tentang qada dan qadar, qada dan qadar. Ini dalam bab perkara tauhid lah. Saya tak mengajar tauhid, tapi saya tengok dalam kitab tauhid punya qada dan qadar ni ada dua bahagian. Satu dipanggil qada dan qadar mubram, satu lagi qada dan qadar muallaq. Qada dan qadar ni apa? Kan qada ni laksana, dilakukan. Qadar ni ialah sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Qada dan qadar mubram ni iaitu sesuatu perkara yang pasti. Seperti contoh kematian, tempat kita akan mati, di mana tempat kita akan dikebumikan, dan bayi yang dia keluar, itu contoh yang pasti, yang pasti, yang memang Allah dah tentukan. Adapun qada dan qadar muallaq, bergantung. Bergantung ni maksudnya boleh diusahakan untuk diubah. Contoh seperti rezeki, kan? Rezeki memang Allah dah tentukan kita rezeki, tetapi berdasarkan usaha daripada kita. Kalau kita, Allah dah tentukan rezeki, tak payah duduk je rumah, makan apa? Kan? Contoh, Allah, kita hanya, memang Allah tu kurniakan rezeki, tapi mesti bergantung kepada usaha daripada hamba-Nya. Kalau kita berusaha, contoh kita bekerja, apa yang saja yang halal, maka Allah akan bagi rezeki. Maka rezeki itulah, sama ada banyak atau sedikit, itu yang ditentukan oleh Allah. Tapi kita tak boleh duduk rumah aja, tak doa, kemudian ya Allah beri rezeki. Kita bukan wali, tuan-tuan. Wali nikah mungkin lah. Wali tak ada. Kalau wali, awliya min awliyaillah, memang 100% kepada Allah. Dia yakin walaupun aku tak berusaha, rezeki Allah bagi. Memang. Adapun caranya bukan turun daripada langit seperti itu. Tapi mungkin cara daripada hamba-hambanya juga. Itu kalau wali. Tapi kalau kita mungkin mungkin agaknya rasakan tapi kita manusia biasa, kita kena berusaha, maka ada pun rezeki banyak atau sikit, itu yang Allah kurniakan kepada kita. Kita masih boleh. Begitu juga kematian. Memang asalnya kematian itu dah pasti, itu memang pasti. Walau bagaimanapun, adakah kita berserah saja pada Allah? Tak apalah, matilah. Bukan begitu, itu bukan orang beriman. Allah tetap memberikan kita cara untuk berusaha, untuk kita sihat, kan? Jaga makan, jaga minum. Maka itu salah satu faktor untuk kita panjang usia kita. Bukan kalau aku tak menjaga sihat pun mati juga. Itu memang pasti mati. Tetapi kita masih boleh berusaha untuk melanjutkan usia kita. Pertama dengan menjaga kesihatan, yang kedua melakukan ketaatan kepada Allah, menghubungkan silaturahim. Itu semua perkara-perkara asbab yang boleh memanjangkan usia kita, kan? Adapun kematian itu pasti. Itu dipanggil qada dan qadar muallaq, iaitu masih boleh berusaha bergantung. Tuan-tuan, lepas tu kadang-kadang kita selalu sebutkan tak ada rezeki lah hari ni. Betul tak, tuan-tuan? Saya lah kan, apa tak ada rezeki lah. Sebenarnya perkataan tersebut kena diperbaiki.
kita kena sebut iringan sesuatu perkara itu dengan keadaan itu dengan Allah. Contoh kan, kalau kita alhamdulillah, astagfirullah, kan, kemudian subhanallah, kan setiap tu kan ada iringan dengan Allah. Maka semalam tanya Ustaz Nur, Ustaz, salah ke kalau kita kata tak ada rezeki lah hari ni? Contohnya hari ni ada makan, makanan dah habis, tak ada rezeki lah. Kan sebenarnya kita kena, Ustaz Nur bagi tahu semalam, kita kena berbetulkan ucapan kita, Allah tak kurniakan rezeki lah. Allah belum nak kurniakan rezeki. Maksudnya begitu. Bila kita kata yang kita maksud dia Allah, kita tak ada rezeki ni memang belum, Allah belum bagi. Tapi seolah-olah menafikan bahawa Allah itu yang memberi rezeki, kan? Tak ada rezeki lah. Seolah-olah tak yakin, tak ada rezeki, Allah tak bagi aku rezeki, kan? Betul, macam seolah-olah begitulah pengharapan. Jadi kita kena, setiap perkataan itu kena diiringi dengan nama Allah. Allah belum nak kurniakan rezeki. Maksudnya hamba itu lebih baik, lebih bersopan dengan Allah. Begitu. Lepas itu dia kata, kalau kita memuji sesuatu, kita melihat sesuatu, maka mesti diiringi dengan nama Allah. Kalau tidak, dia boleh menjadi ain. Ain dan ain, kan? Kita tengok budak tu, kemudian kita pun, bagus tu budak ni, comel ke pula apa semua, kan? Rupanya cakap itu kalau tidak diiringi dengan Allah, maka dia boleh menjadi ain, menyebabkan orang yang kita tengok tu akan boleh kena ain ni, kena sihir ataupun kena sakit. Begitu. Tengok anak itu comel kan, insya-Allah, mudah-mudahan kena ada iringan seperti itu. Tidak cukup sekadar comel ke kembangnya apa semua. Rupanya kita bukan niat untuk berian, tapi daripada kata-kata itu dia menjadi ain kepada bayi itu. Wallahu alam. Sedikit tuan-tuan semalam dan Ustaz Nur tentang perkara tersebut. Dan satu lagi, kan kita selalu sebut kalaulah, kalau betul tak? Saya pun selalu juga kan, kalaulah. Tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW kan, in asabathu syai'an musibatan fala taqul law kana kaza wa kaza, walakin qul qadarallahu ma syaa fa'ala, fa in law taftahul amali syaitan. Ada riwayat Muslim. Dia kata, kalau kita ditimpa sesuatu musibah, ini selalu kan, kadang-kadang kita terlepas pandang. Jika kita ditimpa sesuatu musibah, maka jangan berkata kalaulah atau jikalah aku buat itu dan ini, kan? Tapi sebutlah qadarallahu ma syaa. Allah dah tentukan apa yang dikehendaki. Itu maksud dia lah. Allah dah tentukan apa yang dikehendaki. Sekiranya kita tidak cakap seperti itu, maka dia membuka pintu syaitan untuk menghasut lagi hambanya supaya sesuatu tidak yakin dengan ketentuan Allah. Kan? Kalaulah aku ikut jadi, tentu aku santai ni. Kalau aku gini, rupanya kalau tu kita sebagai orang iman jangan sebut, tuan-tuan. Bila berlaku musibah dekat kita, lalu kita cakap Allah dah tentukan seperti ini. Redha dan dengan takdir itu yang sebenarnya lah, tuan-tuan. Kita iyalah kan, kadang kalaulah aku pergi cepat tadi mesti dapat. Contoh kan, kalau tu kan, kita dah orang Melayu ni, kalau tu kan, sebab itu dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit tazkirah untuk diri saya, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita masuk kepada hadis yang kedua daripada kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, tuan-tuan. Masih berkenaan dengan sifat-sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita bicara tentang fizikal luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulitnya, warna tubuh Nabi, kemudian beberapa perkara yang berkaitan dengan fizikal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk hadis yang kedua, Anas bin Malik. Hadis bin Malik. Masih lagi siapa yang perawi ni? Anas bin Malik. Kenapa saya pergi kata Anas bin Malik, tuan-tuan? Yang paling banyak meriwayatkan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, menjadi khadam kepada Nabi 10 tahun.
dan didoakan oleh Nabi SAW umur yang panjang. Maka sebab itu banyak hadis ni daripada Anas bin Malik. Ada lagi tapi paling banyak Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bil tawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sibtin bibastin asmaral launi iza masya yatakaffa'u. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus, sangat elok. Rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus kaku. Kulitnya berwarna coklat, iaitu percampuran antara putih dan merah. Putih kemerah-merahan. Sekiranya berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Hadis direkodkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih qarib. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri daripada Abdul Wahab Al-Thaqafi daripada Humaid bin Abi Humaid, bersumber daripada Anas bin Malik. Ini mereka yang merawikan perawi di hadis yang kedua ni Baik. Masih lagi dalam bicara fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menerangkan kepada kita dua perkara sahaja. Yang pertama tentang warna kulit Nabi SAW, dan yang kedua cara berjalan Nabi. Okay. Tafsiran hadis. Saya ambil daripada kitab yang ada huraiannya, tafsiran hadis. Hadis di atas hampir sama dengan hadis pertama. Bermaksud hadis yang pertama minggu lepas tu kan masih berkaitan dengan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma terdapat pernyataan agak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain tentang warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dekat sini disebut kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna coklat. Sedangkan hadis yang pertama dulu kulitnya tidak putih pucat, juga tidak sawo matang. Baik. Dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana dijelaskan tadi, dinyatakan bahawa kulit Nabi bukanlah merah. Namun dalam hadis ini dinyatakan bahawa kulit baginda berwarna merah. Iaitu percampuran antara putih dan merah. Ini antara perawi masing-masing melihat tubuh Nabi itu bagaimana warnanya. Ada yang mengatakan warna coklat, ada yang mengatakan putih, ada yang mengatakan seperti merah. Maknanya kemerah-merahan. Sebahagian ulama menolak hadis ini. Hadis mana ni? Yang kedua ni. Kerana bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih menyatakan kulit Nabi berwarna putih bercahaya atau berwarna putih. Sebahagian ulama dia menolak hadis ni sebab daripada hadis ni diberitahu kulit Nabi berwarna coklat, sedangkan banyak ulama merawikan hadis dan mengatakan bahawa kulit Nabi itu berwarna putih, baru ke putih kemerah-merahan. Putih dahulu, kemerah-merahan, tapi dekat sini sebut warna coklat. Maka ulama banyak menolak hadis ini, iaitu pada lafaz asmarul laun. Ada lafaz perkataan asmarul laun ni, yakni kulit merah. Hanya seorang perawi saja meriwayatkan daripada Anas daripada lafaz tersebut, iaitu perawi yang bernama Humaid. Sebab itu kat belakang tadi tak ada sebutkan daripada Humaid bin Abi Humaid. Ada seorang saja yang menyebut warna kulit Nabi itu berwarna coklat. Ada ulama lain mengatakan asmarul laun, putih dulu kemerah-merahan. Adapun perawi-perawi lain, mereka meriwayatkan daripada Anas bin Malik juga. Dia ambil daripada Anas bin Malik.
Perawi-perawi ni mereka yang meriwayatkan hadis kan daripada daripada Nabi, kemudian daripada Umar, kemudian turun itu masuk daripada. Kita juga kalau kita menuntut ilmu kan, dulu belajar dengan guru, dengan ni guru dia belajar dengan guru dia belajar itu dipanggil kalau dipanggil susul galur dalam belajar ilmu itu namanya sanad. Tapi dalam hadis dipanggil perawi. Seorang ni kadang Anas Malik, kemudian ada sahabat 2-3 orang sahabat. Kemudian daripada 2 sahabat tu ada sahabat lagi ambil. Baik. Adapun perawi lain mereka meriwayatkan daripada Anas dengan lafaz azharul launi. Yang kat sini asmarul launi. Perawi lain sebut azharul launi, iaitu putih bercahaya. Kulit putih Nabi putih bercahaya kan. Dalam kitab fiqh pun ada sebutkan ketika Nabi berdoa, Nabi mengangkat tangan, lalu ternampaklah satu cahaya putih keluar daripada baju pakaian Nabi. Antaranya dekat situ disebut iaitu berwarna putih bercahaya. Hadis-hadis daripada sahabat lain selain Anas radhiyallahu anhu semuanya menyifatkan kulit Nabi sebagai putih tanpa menyebutkan merah, iaitu 15 orang sahabat kesemuanya. Ada sahabat Nabi. Sahabat ini yang hidup sewaktu Nabi. Maknanya sezaman sewaktu Nabi hidup. Tak kiralah dia orang tua ataupun dia kanak-kanak, asal saja dia hidup waktu Nabi ada, itu semua dia panggil sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Hafiz Al-Iraqi. Saya bacanya, natijahnya disahihkan riwayat yang menegaskan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna putih kerana lebih banyak dan lebih kuat. Walau bagaimanapun daripada hadis ini, walaupun menyebut merah bercampur banyak sahabat meriwayatkan bahawa kulit Nabi ini putih bercahaya. Orang Arab kan putih. Ada orang putih, ada juga yang hitam, tapi Nabi, sahabat meriwayatkan bahawa kulit Nabi ini dia pun putih. Malah Imam Ibnu Jauzi berterus terang menyatakan hadis di atas tidak sahih kerana bertentangan dengan semua hadis yang lain. Bagaimanapun dimasukkan juga dalam hadis ini untuk memberitahu. Cuma itu perbahasan di kalangan ulama. Di kalangan ulama. Ikhtilaful ummah rahmah. Ini maknanya apabila ada perbezaan pandangan di antara ulama, itu adalah rahmah. Itu adalah rahmah. Baik. Namun sebagian ulama lagi cuba menyelaraskan antara hadis di atas dengan hadis-hadis lain, di mana mereka mengatakan maksud merah dalam hadis di atas bukanlah merah betul, tetapi kemerahan lebih jelas bermaksud merah yang bercampur putih bagi menandakan dengan hadis-hadis lain. Menurut Imam Ibnu Athir, kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdedah kepada matahari seperti muka, tengkuk dan tangan berwarna kemerahan. Adapun yang ditutupi atau dilindungi pakaian berwarna putih. Maksud ialah kalau kita bawah cahaya matahari kan, tuan-tuan kan, kita pakai mungkin tutup, kita pakai songkok kan, songkok, kemudian cuaca panas, lalu yang kena direct cahaya matahari kena kulit, dia akan berubah kan, dia akan berubahlah. Sebab tu bila kita yang tak kena cahaya matahari, maka bila kita buka dia akan berwarna putih. Begitu, itu yang dimaksudkan. Asalnya putih, tapi kemerah-merahan tu apabila kulit Nabi kena dari cahaya seperti muka, tengkuknya, tangan, maka bila dah kena cahaya matahari dia akan berubah kemerah-merahan. Adapun asal kulit Nabi berwarna putih, itu berkaitan dengan kulit Nabi saja. Sampai begitu orang berbahas kan, orang meriwayatkan kulit Nabi begini sekian, sampai detail sangat, sampai dinukilkan dalam, dimasukkan sebagai hadis. Orang ni tak ada dekat dunia ini seorang itu peribadinya sampai Z dia disimpan kan, rambut dia, kulit dia, warna apa, tak ada. Hanya Nabi SAW saja yang sahabat begitu kasih sehingga dia fizikal Nabi itu dia catat. Sampai begitu sekali. Dan secara tak langsung kita yang menjadi umatnya akhir zaman ini dapat seolah-olah menggambarkan bahawa kulit Nabi seperti ini.
kulit Nabi. Nanti kita tengok Masya Allah, berwarna putih kemerahan, kita tahulah Nabi SAW begini rupanya. Baik, itu yang pertama tentang warna kulit. Kemudian yang kedua, sekiranya berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Baik. Hadis di atas juga menceritakan tentang cara Nabi berjalan. Kita berjalan macam mana tuan-tuan? Steady ya. Tegaklah badan. Macam itulah Ustaz, biasa jalan kita kan. Tak ada orang dia jalan macam mana? Tak ada ada simpan sayang kat orang tu sampai tulis dia jalan macam mana je jalan dia ni macam mana bungkuk sikit. Tak ada kan. Sehingga orang tak tahu pun tentang jalan dia jalan macam mana. Dia yang penting dia berjalan dahlah kan. Tak ada kata jalan dia tegak, jalan dia sengit, jalan dia tidak. Tapi Nabi SAW ni orang sampai sahabat melihat cara Nabi berjalan. Cara Nabi berjalan condong ke hadapan. Lebih lanjut tentang cara berjalan Nabi akan dikupas nanti dalam hadis ini dia ada bab nanti ada bab yang ke-19 nanti tentang cara Nabi berjalan saja. Dekat sini diberitahu condong. Jap saya tengok dekat dalam ni. Saya ambil sedikit 27. Okey. Dalam ni nanti kita akan jumpa, tapi lama lagi ni hadis yang ke-117. Hadis kali kedua. Ada hadis yang bercerita pasal Nabi berjalan saja. Nabi berjalan. Baik. Ini cara Nabi berjalan. Yang pertama hadis 117 tu cara Nabi berjalan itu laju. Laju tuan-tuan jalan tu lah laju. Maknanya Nabi jalan kalau condong, seolah-olah kita nak menaiki bukit kan, condong kan. Kita kalau kita naik jalan, kita berjalan dalam keadaan dia menaik tu, dia akan condong. Tapi bermaksud kat sini bukanlah Nabi jalan itu pantas. Dia pantas. Dan bila Nabi berjalan tu, tapak dia tu, hentakan dia tu kuat. Baik, saya baca sini sikit tuan-tuan daripada cara Nabi berjalan. Daripada hadis 117 tu disebut, maksud umpama matahari berjalan di wajahnya ialah keelokan perjalanan atau bergelar di wajah Nabi, berlegar di wajah Nabi seumpama matahari berjalan atau orbitnya, atau boleh difahami seolah-olah matahari berada atau menetap di wajah baginda. Kami menematkan diri kami dengan berjalan seperti baginda, sedangkan baginda dalam keadaan biasa saja adalah bagi orang lain. Berjalan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memenatkan, namun bagi baginda tidak memenatkan kerana telah menjadi kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan selain daripada kita jalan biasa tuan-tuan, tapi Nabi berjalan tu pantas sehingga sahabat bila jalan dengan Nabi tu rasa lelah, rasa penat. Tapi bagi Nabi tidak. Tapi begitulah cara jalan Nabi, dia jalan pantas. Kita jalan biasa saja kan, tapi jalan pantas seolah-olah nak mengejar sesuatu. Tapi bagi Nabi itu adalah cara dia. Dan bagi sahabat sehingga Nabi macam seolah penat mengikut Nabi berjalan. Dan ada hadis yang ke-18 disebut lagi, salah seorang daripada anak cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, baginda berjalan dengan langkah kuat dan tegap, seakan-akan turun ke tempat yang curam, atau berjalan turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maknanya Nabi jalan dalam keadaan badannya tegak. Tegak. Kalau kita mungkin melengkung sikit kan, tapi Nabi jalan dia tegak. Subhanallah. Begitu sifat berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan badannya condong ke hadapan seolah-olah turun dari tempat yang curam. Dia kata tempat yang curam maknanya bila dia condong seolah-olah
Kalau kita berjalan naik dalam jalan bukit, kita akan tegak kan, kita akan condong. Tapi kalau kita menurun, kita akan macam seolah-olah ke belakang. Tapi maknanya badan kita tu tegak. Kita tak ada bila tu kita tempat tu curam ataupun condong, kita ke bawah, tidak. Seolah-olah Nabi tu tegak kalau berjalannya tu dia macam sentiasa segak, macam askar berjalan begitulah. Itu sifat Nabi. Bukan sekadar Nabi waktu tertentu, tapi memang begitu cara Nabi. Kalau Nabi SAW berjalan, dia akan berjalan dengan tegak, dengan apa tu, gagah lah, dengan himmah. Dia sebut kat sini himmah. Mempunyai himmah ni makna berjalan dia dengan penuh semangat. Bukan bila masuk askar baru berjalan seperti itu, tapi memang perjalanan Nabi itu seperti sifat Nabi SAW. Baik. Okay, kita masuk hadis yang ketiga. Sedikit. Itu ada nota kaki menandakan sifat jalan Rasulullah yang cepat dan pijakan kakinya kuat. Mungkin kita boleh cara Nabi berjalan tu, ni tak ada ni tak ada mic tu, tak boleh nak cabut ni. Mungkin boleh saya gambar. Cara jalan Nabi tu dia pantas tuan. Dan kita jalan macam tu je kan. Nabi berjalan tu dia laju, pantas. Orang ikut dia pun tak boleh. Sahabat Nabi lelah, penat cara jalan Nabi tu kan, badannya tegak. Bila kan kalau kita jalan laju tuan-tuan, macam mana keadaan badan ke depan kan, kita akan ke depan. Begitulah dia umpamakan cara Nabi berjalan. Baik. Okay, hadis yang ketiga saya masuk. Al-Barra bin Azib berkata, ni riwayat tadi Anas bin Malik, ni Al-Barra bin Azib berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini azimal jummati ila syahmati uzunaihi al-yusra alaihi hullatun hamra'u ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang sedang, iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, iaitu bahunya bidang. Tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Standard biasa orang Arab besar jugalah tuan-tuan. Kalau kita orang Melayu ni memang fizikal, kalau besar tu maknanya luar daripada biasa. Tapi rata-rata kita macam inilah kan. Tapi orang Arab tu kalau tak terlalu tinggi, tak rendah, bermaksud bukan macam kita, dia masih tinggi juga. Orang Arab, orang Eropah tu kan badan mereka atau tinggian mereka tinggi-tinggi. Walaupun tak masuk tinggi, tapi tinggi standard orang Arab. Kita orang Malaysia macam inilah, 70 sekitar. Orang Arab kan 80 ke atas, itu bagi mereka itu adalah biasa. Mungkin dia ada tinggi lagi sampai 19 kan, tapi mungkin 180 tu biasa lah, itu maksud dia tinggi sekitar itu. Baik. Untuk tuan kalau pergi Mekah kan, buat umrah haji tu kan, tengok walau masuk dekat tawaf tu kan, tengok badan mereka kan besar-besar. Kalau tawaf tu kita berhempit tu tuan-tuan, congap kita kena hempit dengan orang Arab ni kan, badan mereka besar. Kita ni dia pegang je kepala kita kan, dia hempit ni. Memang itu fizikal mereka. Baik. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke daun telinga. Maknanya rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ni panjang sampai ke daun telinga ni, sampai sinilah okey. Apabila baginda memakai pakaian merah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, mengatakan hadis ini hasan. Ini peringkat hadis kan, sahih, hasan, maudhu', hadis dhaif, itu peringkat. Baik, hadis ini bertaraf sahih, maknanya benar. Dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar Al-Abdi daripada Muhammad bin Ja'far daripada Syu'ab
Syu'bah daripada Abu Ishaq yang bersumber daripada Al-Barra bin Azib. Ni perawi tuan-tuan, perawi. Maknanya memang apa yang digambarkan oleh sahabat Nabi ini memang adalah benar. Dia ambil daripada sahabatnya, dia ambil sampai kepada Nabi SAW. Bagaimana diceritakan, maka dia ambil, itulah dipanggil perawi. Yang banyak-banyak ni disebut adalah perawi. Dia melihat zikir Nabi lalu dia menggambarkan cerita tentang fizikal Nabi. Baik, sebab itu disebut Al-Barra. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Okay, baik. Tafsiran hadis. Dalam hadis ini di atas, sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Azib menggambarkan kepada kita susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang berketinggian sederhana, berbahu lebar, berambut jummah. Jummah ni maknanya rambut yang panjang mencecah bahu. Itu kadang ada orang kita tengok kan, ada orang daripada kadang orang tabligh kan, orang tabligh tu kan tengok kalau rambut dia boleh panjang kan sampai ni, sampai dekat bahu kan, kita kata kenapa tak potong. Panjang ni. Rupanya dia ikut Nabi, rambutnya pun baginda pun panjang. Begitu ya. Tapi kalau kat sekolah tu, kalau murid orang panjang, asal orang panjang ni ikut Nabi ustaz. Andai pula jangan ikut Nabi. Ustaz, nak ikut Nabi ke nak ikut sekolah disiplin rambut pendek ustaz? Tanya kita pula. Kacau tu kan. Baik, tak adalah budak macam tu Kalau ada pada jawab tu, alamak saya ikut Nabi ustaz, rambut saya panjang bukan sebab takkan ustaz nak suruh ni saya ikut sunnah ni ustaz. Ikut sunnah. Nak jawab apa tuan Tapi macam mana saya ikut sunnah? Banyak sunnah lagi. Subuh solat tak subuh, diam terus. Subuh tak ikut. Yang wajib kau tak buat ikut yang panjang itu je alasannya. Asal orang panjang ikut sunnah ustaz. Ini kalau budak sekolah mendengar jawab macam ni, alamak macam mana. Itu sunnah Nabi banyak. Tapi disiplin kena ikut juga, kena potong. Esok semua rambut panjang asal ikut sunnah. Tak, nasib baik tak adalah budak bagi jawapan macam tu. Susah juga tuan-tuan Ustaz saya ikut sunnah ustaz, suruh potong. Alah saya. Penting kita. Baik. Okey, baik. Kemudian yang kedua tadi rambut berpakaian merah dan amat indah. Yang kedua, rambut jummah ni bermaksud dekat sini iaitu rambut yang mencecah bahu. Ada, nanti dia akan lagi bahas ni secara umum ni rambut Nabi sekian. Nanti ada satu bab dalam kitab ni tentang rambut saja, tentang rambut. Ini dia beritahu rambut Nabi macam. Yang ketiga, hullah dekat sini iaitu berwarna merah. Ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain, iaitu ridak dan izar. Ridak ni tuan-tuan, ridak ni kalau dekat orang Pakistan panggil syal, kita panggil selendang. Arab panggil ridak. Okey. Jadi dia dipanggil izar tu kain sarung kita, kain pelikat tu disebut izar. Dan kita pakai pakaian kain pelikat ni tuan-tuan, daripada mana ni? Mana asal kita kan kain ni? Tuan-tuan pergi negara, pergi Mekah, nampak orang pakai kain tak macam ni? Ada? Tak ada kan? Kan? Rupanya kain ni tuan-tuan yang kita pakai ni daripada saudagar ataupun pedagang ataupun mubalir daripada negara Arab Yaman. Saya pergi sana, kita tengok sama macam dekat Malaysia pakai kain. Mereka pun pakai kain. Cuma cara lipat dia berbeza dengan kita. Kita agak sopan. Sopan maksud dia ada cara dia kan, satu dua. Orang Yaman tidak, dia pakai kain juga, tapi dia macam orang perempuan pakai kain sekali je. Lepas tu dia tak gulung, dia pakai tali pinggang haji tu. Begitu. Tapi dia pakai kain. Dan dekat sana tu adalah kain tu pakaian rasmi. Kat bandar-bandar pakai kain. Tuan kita pakai kain kat bandar siap gebang kain. Kat sana memang pakai baju kot kain je. Jangan pasal kat Malaysia ni pakai kain, baju kot pakai kain. Ya kena orang. Kat sana itu pakaian dia. Kita yang kat Malaysia ni kain ni rupanya saya pergi Mesir pakai kain berjalan, kena gelap tuan-tuan.
Jangan pakai kain, pakai sampin hari raya tu kan. Orang Arab tu gelap. Dia kata apa ni orang lelaki pakai skirt, dia kata. Skirt dia kata. Kan. Ni kami raya jangan tengok orang Arab. Memang dia ketawa kan orang Arab Mesir kan. Itu bukan kata Mesir atau Mekah tu dia tak ada kain ni. Sampin dia pakai jubah aje. Bagi mereka. Dan jubah itu dalamnya seluar panjang. Kita jubah dah kain kan. Sampai kita tak ada. Pergilah sana di Mesir tu beli kain kan. Tak ada dia. Tak ada itu, masya-Allah. Tadi semuanya daripada sana rupanya. Orang-orang saudagar Arab Yaman tu datang ke Nusantara lalu, hinggalah kita hari ini, daripada dulu sampailah sekarang berpakai. Baik. Okay, nanti penjelasan lanjut tentang ridat dan izar ni akan di dalam kitab bab 8, masya-Allah. Ditelitikan lagi lah ini secara keseluruhannya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut kedua belah bahunya. Memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahu. Bermaksud rambut Nabi itu panjang kan, mencecah kedua bahu. Kedua-dua bahu baginda bidang. Baginda sallallahu bukan seorang yang rendah dan bukan juga seorang yang tinggi. Kat sini tulis limah. Limahnya ini rambut yang menyentuh bahagian bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu panjang. Tapi tuan-tuan pernah tanya tak orang rambut panjang? Pergi rambut panjang, nak rambut panjang kan? Ada tak jawapan dia? Saya ikut sunnah Ustaz. Ada? Tak ada lagi Kalau ada tu baguslah tu. Tak jadi nak suruh dia potong kan? Dia ikut sunnah Tapi sebenarnya banyak je sunnah-sunnah yang lain yang sepatutnya diikut, yang itu je diikut, yang lain tidak. Itu menggunakan maksud dia. Adakah menggunakan itu, kata boleh menggunakan agama untuk kepentingan lah kan. Time tu pakai betul rambut panjang. Rambut panjang kan, kenapa? Saya ikut sunnah Ustaz. Tapi pergi sembahyang tak? Pergi sembahyang belum lagi. Tak jadi juga tu. Baik. Ada kisah apa tu? Kisah Nabi Musa alaihissalam tu kan, Fir'aun ni dia ada satu pembantu dia juga. Pembantu dia ni khas untuk Nabi Musa. Maksud dia apa? Pembantu dia ni ditugaskan untuk macam mengejek Nabi Musa. Dari segi pakaian dia, dari segi cara cakap ikut Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni kan seorang Nabi yang lambat bercakap, pelat disebabkan kisahnya di kisah Nabi Musa ni apa tu, ketika mana dia nak ambil buah tamar lalu malaikat tepis. Sebab itu dalam Al-Quran Nabi Musa mohon pada Allah, diminta saudaranya Harun untuk bantu dalam berdakwah. Kan salah satu sebab Nabi Musa itu tidak fasih berbicara lah. Begitu. Lalu bila sampai pada Fir'aun, kemudian Nabi Musa menyampaikan dakwah. Lalu Fir'aun ni dia ada punya macam pembantu dia, supaya orang akan ngejek lah. Maka pembantu dia akan bercakap kepada Fir'aun tu macam mana Nabi Musa ialah mengejek Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kan lambat bercakap, mungkin lambat atau bergagap. Jadi dia tiru cara Nabi Musa, menyebabkan orang akan ketawa lah. Dia nampak Nabi Musa kan. Tapi tuan-tuan, niat bukannya baik, hanya nak mengejek, tetapi disebabkan diikut A sampai Z, apa yang Nabi Musa perbuatan, pakaian, ikut. Maka ketika Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan, antara yang ramai-ramai itu satu je yang selamat. Guru ceritakan saya, siapa dia? Itu yang orang yang tukang ejek tu. Kenapa? Walaupun niatnya untuk menyakiti, mengejek, tetapi kerana dia meniru sahaja perbuatan, cara dan pakaian Nabi Musa, maka Allah selamatkan dia sebab tiru tu. Begitu tuan-tuan. Walaupun niatnya bukan untuk ikhlas untuk ini, tapi kerana itu Allah muliakan dia, kerana ikut cara Nabi SAW dan ikut cara Nabi-Nabi terdahulu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada guru saya ceritakan, subhanallah, mungkin tak ada betul hadis, tak ada, tapi gitulah kisahnya Nabi Musa ni. Allah, mudah-mudahan kita tuan-tuan
Tak banyak satu dapat tiru daripada pakaian kan. Sekarang pakaian yang kita pakai ni tuan-tuan, dia ada sunnah dia kan, ada sunnah. Okay. Salah satunya mungkin rida, salah satunya serban, memang ada. Cuma cara pakai itu berbeza. Cara pakai, tapi yang penting serban itu adalah sunnah Nabi SAW. Kopiah ni pun sunnah Nabi. Kopiah. Kalau songkok Ustaz, songkok. Songkok tu sunnah Melayu. Songkok ni tak ada Arab, tapi kok ni dia panggil kopiah kan? Kopiah. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi banyak antara pakaian kita ni seperti mana pakaian Nabi SAW ya. So dapat pahala sunnah. Jangan buatlah Ustaz tungguk putih je. Kopiah putih je, kopiah lain tak ada, tidak, asal je namanya kopiah, tak kira lah warna apa pun, itu adalah sunnah. Tapi lepas ni jangan tak kesongkok pula tuan-tuan, kerja Melayu pakai koko tak sunnah lah, tak pakai, tak ada. Tapi kalau kita pakai ke solat ni kan, semua ni kan, itu adalah sunnah Nabi SAW. Pakai jubah kan, sebab itu hari Jumaat tutup pakai jubah ataupun pakaian yang berwarna putih. Ada Jumaat, ada sunnah ya. Baik, wallahu a'lam. Sampai hadis yang ketiga, insya-Allah nanti kita sambung hadis yang keempat tentang fizikal, masih lagi berkenaan dengan fizikal Nabi SAW. Tapi ini secara umum nanti kita akan jumpa, sebab itu dia punya hadis sampai 399 hadis. Kerana yang ini secara umum, nanti rambut dibahaskan rambut. Apa tu, setiap satu fizikal ni dia akan dibahaskan. Banyak tuan-tuan ya, subhanallah 400 daripada fizikal Nabi SAW tu, segalanya dihimpunkan 400. Seolah-olah kalau kita ni orang tuliskan kita punya cerita tentang kita, yang pertama rambutnya gini, kedua mata je, hidung gini, tangan macam ni, macam itulah tuan-tuan ya, masya-Allah ya. Tak ada orang yang buat macam ni melainkan Nabi SAW sahaja. Kasih sahabat kepada baginda SAW. Mudah-mudahan almar'u ma'aman ahibbah, seseorang itu akan bersama dekat syurga besok di akhirat siapa yang dia suka, yang dicintai ya. Masya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang kurang baik daripada kelemahan diri saya tuan-tuan. Sebab kita membaca kitab Syamil Muhammad ini, lahir rasa cinta kasih kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqabir rida minkal uyun, waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun, waghfir wastur wa anta akrama man satar, wa salatu الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم.